Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu kita lagi dalam bahagian 2, kesinambungan daripada video yang pertama. Bagaimana kita nak jawab soalan dalam topik interaksi manusia dan komputer bab tingkatan 4. Subtopik dia reka bentuk interaksi. Kalau kita jumpa soalan ini dalam bahagian B. Soalan telah diberi, jawapan mungkin murid-murid telah buat. Kita refresh balik soalan dia. Dalam soalan yang diberi sebelum ini mengandungi dua gambar rajah 1A dan gambar rajah 1B. Kedua-dua gambar rajah ini penting untuk memastikan kita menjawab soalan berdasarkan kehendak soalan. Ini adalah merupakan soalan yang pertama. Soalan dia berbunyi, berdasarkan rajah 1A dan rajah 1B, senaraikan satu aktiviti interaksi yang boleh dilakukan oleh pengguna terhadap laman web tersebut. Soalan ini dua markah, tetapi pada soalan ini disuruh senaraikan satu aktiviti sahaja. Bila kita bertemu dengan soalan yang seperti ini, kita perlulah menggaris perkara-perkara yang penting supaya kita tidak terlepas pandang untuk memastikan jawapan yang kita beri berdasarkan gambar rajah 1A dan gambar rajah 1B. Ini merupakan contoh jawapan yang murid-murid boleh ambil ataupun murid-murid telah buat. Jawapan yang pertama, contohnya pengguna boleh membuat carian, tugasan, kuis dan soalan yang diberikan oleh guru. Bagaimana kita nak dapat ini? Kita boleh lihat pada rajah 1B. Dalam rajah 1B ini, kita boleh lihat di sini ada kertas soalan SPM, ada kertas soalan, ada kuis, ada pamphlet menarik, ada latihan. Kat sini kita merupakan jawapan yang boleh kita ambil untuk menjawab soalan bahagian 1. Baik. Yang kedua, pengguna boleh mendapatkan maklumat pencapaian daripada segi markah dan grade. Pengguna boleh melihat rakan yang berada dalam kelas yang sama. Apa sahaja interaksi yang boleh dilakukan dalam rajah 1A dan 1B boleh diambil kira sebagai jawapan. Pilih satu jawapan saja. Boleh tak kita nak buat dua jawapan? Silakan, tak ada masalah. Bergantung kepada masa kita menjawab. Jika masa kita terluang yang banyak, maka kita boleh menjawab, kita boleh memberi dua jawapan. Kalau masa kita cukup-cukup saja, satu jawapan sudah memadai. Dalam soalan 2 pula, soalan ini 6 markah semuanya sekali. Dekat sini soalannya menyatakan penilaian yang akan anda buat berdasarkan prinsip asas reka bentuk interaktif. Penilaian yang akan anda buat. Maksudnya apa? Penilaian ini berdasarkan gambar rajah 1A dan 1B. Ini merupakan jawapan yang diberi. Yang saya telah bolkan itu adalah soalan. Manakala yang tidak dibolkan itu adalah merupakan jawapan yang kita perlu buat. Ini merupakan contoh jawapan yang murid-murid boleh buat. Contohnya, boleh dipelajari. Apa yang boleh dipelajari pada rajah 1A dan rajah 1B? Reka bentuk interaksinya mudah dipelajari dan diingati. Keyword ini dan fakta ini boleh kita lihat dalam buku teks ataupun buku rujukan yang ada pada murid-murid. Kalau tengok pada yang kedua pula, pengguna dapat meneka apa yang akan dipaparkan apabila menu carian diklik. Contohlah. Jadi apa kebolehannya adalah kebolehan jangkaan. Konsisten, kedudukan teks untuk menu dan tajuk berada pada kedudukan yang sama. Boleh membuat penilaian, pengguna akan mengganti cara untuk menggunakan laman web seseorang tersebut apabila sekali menggunakannya sahaja. Ini semua adalah contoh jawapan yang murid
boleh tulis dalam buku. Okey. Dia lidah ni rasa macam kering-kering sikit, so nak cakap ni dia kena pelik sikit. Sebab apa? Biasa kita cakap depan ada murid, hari ni cakap depan tak ada audiens, rasa macam pelik pula. Okey, lain-lain jawapan yang dalam prinsip asas dan penilaian yang difikirkan relevan boleh diambil kira sebagai jawapan. Tetapi dalam soalan 2 ni, murid-murid perlulah relatekan prinsip asas dengan apa yang murid-murid dapat lihat pada gambar rajah 1A dan rajah 1B. Okey. Kita tengok soalan 3 pula. Cadangkan 2 penambahbaikan yang perlu dibuat bagi reka bentuk aplikasi tersebut. Tengok pada rajah 1A, rajah 1B, apa lagi yang perlu kita tambah, nilai-nilai tambah yang boleh membolehkan laman web tersebut lebih interaktif ataupun laman web tersebut mudah digunakan atau dan sebagainya. Okey, ini adalah jawapannya, boleh menambah pilihan bahasa. Ya. Mungkin ada pelajar yang daripada golongan yang tidak faham bahasa Melayu ataupun tak faham bahasa Inggeris. Kalau kita atas tu ada tab, ada tab classwork, ada tab people. Kadang-kadang kita ni pelupa sikit, boleh ada pilihan bahasa, mudahkan dengan bahasa normal kita sendiri. Itu pun sebagai nilai tambah. Boleh menambah keupayaan orang yang kurang upaya untuk menggunakan sistem, contohnya orang yang buta warna, itu pun boleh ditambahkan. Menambahkan video untuk membantu mendapatkan maklumat serta daya tarikan kepada pengguna. Letak video kat situ, apa yang ada hari ini dan contohnya, itu merupakan satu elemen-elemen yang perlu kita nilai tambah untuk memastikan laman web kita itu orang ramai nak masuk, orang ramai akan teringat-ingat, orang ramai akan tengok video ini dan sebagainya. Itu merupakan satu nilai-nilai tambah yang penting untuk memastikan laman web kita itu lebih interaktif dan seronok digunakan. Pilih 2 jawapan saja, lain-lain jawapan yang difikirkan relevan boleh diambil kira sebagai jawapan. Okey murid-murid, ini sahaja yang cikgu boleh buat untuk hari ini. Murid-murid boleh tengok pada soalan yang diberi, jawapan yang diberi ini, mungkin boleh bandingkan dengan jawapan yang ada dengan anda. Cuba kita lihat mana ada yang persamaan, mungkin ada kekurangan. Ini adalah merupakan contoh sahaja dan mungkin murid-murid boleh bagi jawapan yang lebih baik dan kita akan jumpa nanti sekali lagi bagaimana kita nak jawab soalan yang sama ataupun soalan yang berbeza dalam video yang akan datang. Itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.